Your attention, ladies and gentlemen, it's Amirul Shaki. What up AS gang? It's your abang, it's your YouTuber, it's your Amirul Shaki. Thank you pada korang yang telah pun notice yang aku dah pun buat comeback. Kita kembali ke segmen I'm reacting to. Don't forget to follow me di Instagram and my TikTok as well, okay? So aku buat live kat situ, tapi aku punya Instagram tu kena shadow ban sampai sekarang, diganggu viewers dengan followers aku. Aku tak tahu kenapa. Anyway, masa aku tengah buat live kat Instagram while edit video ku ikhlaskan tu, aku minta penonton-penonton aku, viewers aku, komen korang rasa-rasa aku tengah buat video reaction apa. Ada orang teka Akak Long KFC. Saya cakap, macam pernah dengar dia kata Kak Long KFC. Saya pun macam, bukan kena dengan 7E ke kan? Orang pun berkomen-komen Kak Long KFC lah, Kak Long 7E. Rupanya orang yang sama. Aku tak pernah tengok video tu dan aku tak pernah tahu. Cuma apa yang aku pernah dengar adalah customer is always right dengan ada anak dia menyampuk. Kat mana kau tahu Syakir kalau kau tak tengok? So aku dengar dekat TikTok, ramai yang pakai dia punya sound, dia punya voice. So sepatutnya malam ni aku nak react pada salah satu MV yang pernah jadi panas bulan 2 hari tu. Tapi aku tak jumpa MV tu. Agaknya kena take down sebab mungkin ramai kot yang mempelekehkan adalah group of budak-budak ni. Anyway, this is my reaction first time tengok Kak Long mengamuk di 7E. Okay, aku jujur je Tapi of course lah, benda dah berlalu, standard lah, mesti dah minta maafnya. Tapi aku nak tengok dulu. Alright, let's see. Try not to get mad challenge. Oi! Musnya. Mau dana dah. Kawan dia yang kau buat ni. Kawan dia. Starting dah jerit-jerit. Weh, bukan nak judge, tapi kalau belum apa-apa pun dah boleh menjerit tu, we know personally ada issue lah with themselves. Jangan judge dulu, tengok dulu. Katanya staff tuduh anaknya mencuri. Okay, let me see. Dapat kita buat live. Kita buat live sebab sebab aku pantang. Aku suka budak-budak. Aku boleh bergurau dengan budak. Aku boleh usik budak-budak, mengusik dengan budak ke apa ke. Walaupun budak tu kanak-kanak istimewa ke apa. Tapi kalau budak-budak boleh kurang ajar depan mak, there's something wrong. Walaupun aku tak niat nak judge ke apa ke, there's something wrong kan dengan parenting dia. Never mind, aku dah termarah. Okay, try not to get mad challenge. kita tak mau cuba kedai awak. Sekurang-kurangnya pengajaran untuk customer lain mari di kedai ni. Jap. Apa pasal anak dia over sangat ni? So how bad is the staff tuduh anak dia mencuri? Kita tak tahu. And jangan kata generasi Z. Akak ni kemungkinan lagi tua dari aku. Dah ada anak aku belum kahwin, so aku muda lagi. Akak sendiri tidak reti settle masalah dengan secara matang. Adult to an adult ke orang cakap kan. Sebab kita buat live dulu. Zaman sekarang macam tu ke? Aku dah tengok beberapa video sebelum ni. Video gangster nak gaduh pun kita buat live dulu. There's something wrong If dulu punya gaduh, aku tak galakkan pergaduhan. But if dulu punya pergaduhan, if dulu punya konflik sengketa is the real conflict, man. Pengajaran untuk customer lain mari di kedai ni supaya awak tidak tuduh anak saya dah ajar dengan RM1 dek. Tapi kalau kita ada maruah dek, kalau ya pun kau nak buat live, aku tahu kau jeling-jeling tengok viewers dan sebagainya. Kalau ya pun kau tak perlu kot nak macam orang berpidato, macam orang kat parlimen. kita ada maruah dek. Kalau ada maruah akak, jaga maruah akak dulu dengan suara akak tu. Akak bukan bagi khutbah Jumaat. Kita akan pertahankan maruah. Musnya, mu tak ada anak ah. Kamu ada anak. Mana pasal kamu kalau makmu, mu balik. Balik. Anak aku ngamuk. Tak, anak aku mengamuk. Okey. Alright, mak
mempertahankan anak, that is a good thing. Okay, you stand up for your anak. Okay, but if you tunjuk satu attitude, you kurang ajar depan orang, it's okay. So anak tu daripada sebelum balik dah install, it's okay for you to be kurang ajar. Next generation is going to be what? So there's a problem with your self-talk, Kak. Okay, mungkin akak ni dah berubah, dah bertaubat, kita tak tahu. But this is what aku tengok ni. If your anak can mengamuk macam tu and it's okay for you, depan-depan live, kau bukan nak tunjuk kebodohan, kesalahan, that stuff. Kau tengah tunjuk diri kau. You know your life, your as a parent. Aku tak marah, aku senyum begini. Kau baru flex ke orang, kau brag ke orang, kau menunjuk ke orang yang dia menjaga anak dengan baik. If you really didik anak you, it won't be like this. Share guys, share. Kalau benda ni betul bother kita, we want to say the right thing, there's no such thing. Guys, share guys, share. Share guys, share. If benda tu tengah genting dan sebagainya, tak sempat nak cakap share dan sebagainya. So akak, you really want the perhatian without thinking about the risiko. When you got the perhatian, aku terperasan tau masa aku search video ni, dia kata dia dah minta maaf dan sebagainya. I don't know. Standard lah kat Malaysia, buat salah besar mana pun, you know, you got the views, perhatian, sampai 24 jam you minta maaf. And dia dah macam culture kat Malaysia ni. It's very very sick and toxic culture. It's better safe than sorry. But never mind, semua orang buat salah. Aku Dah lah tu. Nyawa. Mana boleh? Budak ni berasa hati. Mau minta maaf dengan dia secara umum. Tak minta maaf. Tak ada. Tak minta maaf. Oi, budak ni betul sia. Kak, bila kau salah parenting anak engkau, Kak, kan? Anak kau boleh buat macam ni, berapa ramai lagi orang tengok dan sebagainya. You mendedahkan tau. Keselamatan anak you pun akan terganggu, which is you know, I guess dah berlaku ke apa ke, wallahualam, aku tidak tahu. Tapi Kak, datang budak lagi besar pada dia ke, umur dia ke, nak bully ke, orang attack, kau tak attack engkau, Kak, sebab kau perempuan. So orang akan attack anak kau. Oh, kau gangster sangat dengan cerita kau. You know, this thing can happen. Tu tak fikir panjang. Anak macam nak fikir panjang. Anak besar tu, kalau dah besar ni dah kau hajar macam ni. Kalau kecil-kecil banding sepak kedai dah besar. Ni contoh what is going to build up. Aku tak kata dia kena faham maksud aku dulu. Maklumlah netizen Malaysia ke, orang yang suka tengok orang buat memberi satu pendapat ni, dia orang tengok benda nilai surface je. Okay, let's go. Mu tahu tak ni siapa? Kak nak gurang dengan siapa? Kak gurang dengan Kak Long, Kak. Kak, kita tak ada duit nak apa, Kak? Janji Kak jangan tunjuk kita curi. Kak, di mana polis, Kak? Okay, that part aku setuju. That part aku setuju dengan akak tu. Aku tak setuju attitude dia. Aku setuju kadang-kadang betul. Aku pernah tu, masa tu aku dekat UiTM Puncak Perdana. I was in a very very deep depression. I was in a dark place. And aku ada hutang someone. I need to pay sebenarnya. And masa tu zaman-zaman memang aku homeless. Aku tidur di surau dan sebagainya. Ni cerita lama lah. Cuma aku nak sampaikan, aku tak pernah buat apa-apa tapi orang tuduh aku mencuri. Dek, kerana aku bercerita dengan orang, aku kena cari duit sikit ni nak bayar hutang orang. Bukanlah hutang apa pun, orang tu bagi aku power bank. So power bank tu tak tahu siapa yang curi. Lepas tu lalah dia tuntut balik. So aku kena bayar lah. Satu time tu kita memang orang susah, terlalu susah. So aku yang tak ada kena-mengena tiba-tiba sebabkan kau nampak aku macam aku ni orang susah. Walaupun aku ni datang daripada keluarga susah, orang susah, tapi aku tak mencuri tu. So then aku cakap dengan akak tu, betul apa akak tu cakap. Dia word dia kata tu, jangan sampai mencuri. Tapi the attitude of the anak, the mother, is very no. Kalau dia curi, di mana boleh? Anak aku dah ambil hak orang. Anak tak ambil. Okay. Kawan dia jangan buat dia. As you can see, the comment down there taklah macam orang nak kecam lebih-lebih, tapi orang menegur perangai dia sendiri. Anak pun kurang ajar. Let's see the comment down there. Kita ke belakang sikit. Bapa anak gamuk gitu? Bapa pula bapa long. Kejap saya baca ni. Saya nampak daripada tadi lagi komen di bawah tu. Anak pun tunjuk PL hodoh, rosak atau bendo kedai. Betul? Anak pun kurang ajar. Okay, kau pergi sekali aku cakap, aku tak kata anak dia mencuri. Anak kau tak mencuri. Okay, then you don't have to pay anything. Sebab kalau terbukti anak you tak mencuri, but you sepak terajang tu, siapa nak bayar tu? Kita miskin tak apa, Kak. Janganlah miskin akhlak.
Okey. Kawan dia cakap buat dia. Anak pun molek lah ho. Bakpo lah. Anak sama bodoh dengan mok. Macam orang gila terjerit-jerit. Mengkutip balik barang-barang. Kawan dia. Aku tak boleh try not to get mad dah. Aku nak marah agak budak ni. Bukan aku buat, anak aku buat. Sebab dia ikut aku pergi jual hari. Tak ada duit, dia akan minta dengar kau. Kak, akak banyak tengok drama TV 3 Suku ke apa ni? Dia tak akan curi. Siapa saksi budak-budak pasal malam. Jaga maruah is jaga maruah. Aku bukan nak belagak baik, tapi ada ways lah, ada cara untuk engkau cakap pasal maruah. Tapi sekarang ni kau yang tengah tak jaga maruah kau dalam keadaan yang macam ni. Kalau lah akak ni tanpa buat live ataupun tekan je untuk buat rekod sebagai bukti. Okey, ni bukti. Awak telah tuduh anak saya mencuri sedangkan anak saya tak mencuri. Anak nak kau mekak, kau diam. Kan kau pula kena dengan aku. I think that is going to show something else. Kau diam. Kalau mu tak curi, mu tak curi. Faham tak? Sekarang ni mak tengah cakap. See? Kak, tak ada banyak cerita kak. Orang boleh tengok. Kalau akak ni, settle balai polis. Saya tak banyak cakap. Kalau akak tak settle balai polis, saya pergi balai polis dulu, kita settle. Pendek, you don't have to do those live. Share. Share guys, share. Share tadi tu, tak payah. Sepatutnya kau di pihaknya betul. Kadang-kadang tindakan kita tu yang menyebabkan kita jadi tempat yang salah. Malang dia orang tahu. Ya, saya tahu. Saya sok baik. Saya sok tengok anak akak beli Slurpee. Dia beli dengan duit. Satu. Kedua, sabuk. Betul saya kapur. Dengar saya cerita dulu. Jangan salah faham. Tak, dengar cerita dulu. Tak dengar. Dengar orang cerita dulu. Aku nak buat ni kamu. Kak, dengar cerita saya dulu. Lepas tu Lagi, view aku tengah naik. Mu nak sahur ke aku nak sahur? View aku tengah naik. Orang kan nak naik nak support kau kak. Kadang-kadang bahaya. Seperti mana bahaya kita tengok generasi Z, Gen Z punya, you know, obsessed, terikut-ikut content creator punya style apa semua. Tapi, yelah, diikut daripada kita lah, generasi yang lebih lama ni. Kalau ada perangai yang macam ni, view aku tengah naik. Saya tak kata jangan terkejut jika ada orang komen kat bawah tu, batak viewers ke. Bukan aku tak contoh. If you doing this, and you even mention, you even cakap, view aku tengah naik ni. Apalah kak, asal kakak bahagia cara macam ni tak apalah. Tak apalah. Mu minta maaf secara depan dengan dia. Dia nangis kat dia. Kak, sabar. Dia nangis. Anak aku nangis. Ya, saya tahu. Sebab tu saya kapur. Dengar cerita dulu. Cakap sikit pandang kamera. Akak tak pernah dapat popularity masa akak muda mungkin. Akak mungkin pernah audition casting tak lepas mungkin, and so you create the drama. Drama sangat. Oh, drama sangat. Oh. Cicak ni. Pergi report pada polis. Aku sanggup duduk dalam lokak dek. Kalau mu kata aku gini dek. Ya Allah, Kak. Dek, aku penat dek. Aku cari. Kau dengar tak dua orang tu cuba cakap cara elok dan sebelah tu, ya Allah kak, dalam keadaan macam ni kan, ni beberapa kali pengalaman aku in the real life always ingatkan orang ataupun kita ke apa ke, ingatkan diri sendiri, ingatkan orang tu. Kita start dengan bismillah, start dengan istighfar dulu ke. Kalau kau tu mengucap sebenarnya quite panjang. Aku tiba-tiba cerita saya Islamik, kata-kata kacau alim. Tak, betul. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang memang nak mengamuk, tapi bila astaghfirullahalazim, ya Allah sabarnya aku. Tak apa, janji astaghfirullahalazim. Because kita punya ozon yang sepatutnya dijaga oleh para malaikat sana bocor. Semasa itulah syaitan masuk. Dan you know, astaghfirullahalazim, tahan. And then we can talk nicely. Kita nak cari solution ke, kita nak depan viewers nak tunjuk action. Rezeki dek. Anak aku tak akan curi orang dek. Tak cakap apa. Mu ada anak tak dek? Saya kalau ada anak, kalau saya Ada anak. Apa kuasa anda kalau orang tuduh anak anda mencuri? Kalau saya Kau tanya soalan tu dah 3-4 kali. Now let the person explain. We understand that you are mad. Dan kita faham dah kau marah pasal apa. Okay, dan we faham dah. It's the time for you to listen pula. Shut up and listen. Aku cuma jadi tenang. Sebenarnya aku bengkak dia. Tapi yang betul-betul boleh trigger aku pasal anak dia. Curi. Saya dah ajar anak saya curi kak. Ada. Kak, saya tak perlu nak buat gini. Tapi saya nak ajar kak supaya kak jangan tuduh anak-anak orang lain hok mari di 7-Eleven. Semua kata ya. Tapi kita diam je. Kita diam je. Bunyi kakak. Kak royak saya. Ya Allah, kita dalam CCTV lah. Tengok kan. Okey, mu cerita hak benda mu jadi. Mu jangan kakak. Lain bodoh ah. Saya Mana kau belajar perkataan tu cakap dengan orang tua?
bodoh, natang semua kalau bukan daripada rumah. Samalah, resis ni apa semua bukan lahir-lahir terus ada kan. Datang daripada rumah. Tok kawan ni cakap pun ke saya. Oi, budak ni Kang. Ui, aku dulu sampai darjah berapa Darjah 2, darjah 3 tercakap BABI. Berdosa orang rasa dia. Memanglah berdosa sampai sekarang, tapi rasa dia tu tahan tu. Sekali tercakap pun mulut jiran lah macam korang ajar, bagi tahu mak kau. Tapi boleh Yelah memanglah banyak je sebenarnya budak macam tu cakap aku tak tahu. Tapi kalau macam ni terang-terangan secara live depan orang, tempat public dengan orang lebih tua. Sebab apa? Because they feel that they okay to do that. I'm not saying about the mencuri, I'm talking about the perangai. Adik, kakak main dah kecil, saya dah report. Balik kedai saya. Kedai awak. Kedai saya di sini lah. Kedai awak. Ya. Sekarang ni kan, aku rasa diorang dah tak habis nak brain dengan kebodohan akak ni sendiri dengan perangai dia. Tapi yang sebenarnya aku boleh rasa lah, mesti panasnya. Budak ni si baik mak kau ada. Tu aku cakap, buat benda kadang-kadang kena fikir. Kalau kau, zaman kita macam tu kan. Zaman aku 31, sama dengan mak bapak kita dulu. Apa-apa pun cari salah anak dulu. Kadang-kadang anak tak salah pun, anak kena ketepek sekali. Ni zaman sekarang terbalik tu. Saya kerja dengan Kedai awak kan saya tanya. dia yang uruskan kedai ni. Awak manager. Dia orang lah. Alah, tiba-tiba je kau nak manipulate pula. Kau nak ambil pula perkataan kedai awak. Biasa jantung aku duduk. Okay. Try not to get mad. Aku dah kalah teruk ni. Manager kena ingat. Tak, yang kau pandang-pandang kamera kenapa dek? Astagfirullahaladzim, aku dah marah balik. Mak dengan anak sama kau ajar. Baca kat komen tu. Anak pun bercakap kau ajar dengan orang tu. See? Apa yang aku cakap tu? It's been proven. Jangan ikut barang bang je. Apa dek? Pak, mu tuduh ni anak aku. Ya kan. Aku ni pula orang ni. Sambung balik nangis. Pandai kau. Bila mak kau sebut balik dek, kau tuduh anak aku. Kembali balik sedih. Tak payah sedih sangat dek. Kau main lagi Aku malu kalau buat kedai. Dah lah tu. Kau kata malu. Kau jerit-jerit tu kau tak malu ke? Aku pula yang jerit. Dulu saya cerita ni 100%. Kawan dek. Anak beranak suara macam tu Betul tak? Mu cerita molek. Betul tak kawan dia yang Mu cerita molek. Tak, yang kau sibuk dok cerita daripada anak kau. Mu cerita tapi kau potong. Bila kita dengar cerita daripada diorang pula? Itu saya cover. Kawan mu cerita siapa? saya dulu. Lelaki dah awak mana? Siapa yang tuduh? Okey, adik kat tanya kak. Adik ingat tak muka saya? Adik sama beli sleeping saya betul tak? Kalau hari Rabu sama saya cover. Dek, saya dia main make up dengan aku duit. Diamlah kak. Astagfirullah, jangan marah. Tengok cerita dulu. Lepas tu saya tahu. Saya saksi. Okey lah kalau kak manager saya gini. Saya saksi anak kak bayar dengan duit. Bukan dengan liur, bukan dengan gigi, bukan dengan ketah, bukan dengan daun. Satu. Yang kedua, memang saya dok khabar anak kak curi. 100% saya dok khabar. Tapi kak kena dengar betul siapa dengar cerita saya. Ada salah seorang kawan dia mari khabar, mari macam buat biasalah budak-budak masuk kedai di situ. Ni macam ni. Dok. Tapi sabar lu kak. Tapi saya dah tahu cerita kawan. Siapa tuduh? Sabar lu dek, sabar lu. Siapa tuduh? Itu dia. Skor. Yes. Kenapa kau tak tanya dulu tadi kak? Now daripada aku tak ada respect, dah rasa lain macam build up terhadap kakak ni. By the way, jangan lupa beli t-shirt ni Okay, daripada sebab kita nampak tadi muka budak terkebil-kebil. Tu aku cakap bila kau ada backup daripada mak kau, itu yang jadi macam tu. Okay. Let's listen. Let's continue. Aku ajar anak aku memang kedai. Ya. Usia. Sebab tu saya khabar dok cerita saya. Sebab mu dah kenal orang, mu main kurang. Saya dah tahu cerita Mu benda cerita tadi. molek. Siapa ajar mu curi? Sabar dek. Dia dah curi kak. Tapi tuduh. sekarang ni dia balik dengan nangis selok. Dia kata
Mu orang puang kerja staf FBI, mu tuduh anak aku curi. Mungkin report bala polis. Kenapa saya nak? Lah, sambung balik. Susah ni. Yelah, parents mana yang perfect, betul tak geng? Parents mana yang perfect, tapi kita kena be firm lah, tunjuk cara handle situasi macam ni. Anak akan ikut. Contoh apa yang tunjuk, bukan apa yang kita cakap. Tiba-tiba akak ni macam ni balik. Tapi itulah, aku rasa akak ni marah betul ni. Bukanlah masa aku baru nak tahu dia marah betul ke tidak. Maksud aku tu, akak ni kena lebih tahu how to handle. Sekarang ni mak dia pun dah termalu sedikit sebab dia pun dah rasa dah ada salah daripada part dia yang bertindak secara agresif dan sebagainya. Pasal tu dia sapak anak dia, dan sebab saya tu dia menjerit pula perempuan tu. So I hope whatever the result, kita boleh tahu dah. Ini saya cakap berdasarkan masa video ni berlaku. Kemungkinan besar, okay, akak dia dah bertaubat, dah berubah, dah sedar dan sebagainya. Dan dia ada buat video minta maaf dan sebagainya. Dia ada kat sini, Boss 7E tampil cerita hal sebenar. Okay. Baru-baru ini ada berlaku satu kes viral di mana salah faham berlaku di antara pekerja saya dan juga pelanggan. Adik ini datang ke 7-Eleven bersama 3 orang rakannya, dan rakannya telah memaklumkan kepada pekerja saya bahawa adik ini telah mencuri. Okay. So pekerja saya telah bertanya kepada adik ini, "Adik, betul ke adik mencuri?" So adik ini telah merasa takut dan menangis. Lantas dia berlari keluar. Okay, aku tak kata 100% betul ke apa, tapi this is, at least we can listen to the story. Macam akak tu, kalau akak terjerit-jerit, teriak-teriak, dah hujung-hujung tu baru akak tu cool down dan sebagainya. Macam mana kita nak dengar story yang sebenar? Betul ke orang tuduh? Untuk mendapatkan ibu dia lah. So dalam masa itu kami telah membuat semakan melalui CCTV dan mendapati bahawa adik ini tidak mencuri dan tiada barang yang hilang. Okay. So di sini adik ni tidak mencuri dan tak ada barang yang hilang. I've told you. Dah cakap dah. Macam aku cakap dulu tadi, kalau budak ni tak mencuri, there's nothing for you to pay back because kau tak mencuri dan sebagainya. Tapi bila kau sepak terkajang barang-barang tu apa semua, and plus berdasarkan apa aku dengar daripada cerita tadi dengan cerita yang ini, they are asking. Okay, budak tu takut lah kot. telah berlaku salah faham. So ibu kepada adik ini dan juga pekerja kami telah datang bertemu dan saling bermaaf-maafan dan mengurai saling bermaafan, dan juga telah mengakui akan kesilapan dan juga kekeliruan salah faham inilah. So di sini saya merayu pada semua agar tidak mengecam ibu kepada adik inilah. Saya tak kecam. Juga saya berharap dan saya merayu, marilah kita sama-sama mencipta memori indah bersama 7-Eleven. Oh, that's a very cool, smoothest manager 7E ever. Semoga 7E kurangkan kerosakan mesin Slurpee. Janganlah bagi kami fake hope. Dah terdatang je mesin dalam apa ni, diselenggara. Penat ah. Yang KFC tu apa pula? Oh ada ah kat long KFC. Itu mama. Badai memang makan KFC. Baik makan tepi jalan je. Ha? Dia makan McD je. Batu tak ada KFC, tak ada babi jadi KFC. Air batu tak ada jadi babi. Kak, mana kau pergi sekolah kak? Ni kalau aku present dekat mana-mana saintis kat luar negara sekalipun, diorang pun pening. Macam mana boleh ais tak ada dekat KFC jadi babi? Bila dah jadi babi, kenapa kau masih makan lagi? Babi. Tahu, ni patutnya bodoh. Oh, so maksudnya anak itu dah pun komplain tak ada air batu. Kak, aku dengan adik-adik aku belum besar memang tak ada air batu kat rumah ke apa ke. Dan bahkan kalau kita makan kat luar, kalau tak ada ais, kalau boleh jangan minta ais. Macam tu. So anak tengah komplain, engkau ya kan? I've told you guys there's something wrong with the parenting. Kita biar anak tu kita cuba macam memperfectkan, kawal kontrol. You know, jangan paksa. Kawal kontrol, pantau, bagi dia bebas kejap, kontrol balik dan sebagainya. Biar dia dah umur dah balik ke apa, dan kita let go slowly. Betul parenting tu. Kalau kau let go daripada awal, ikut otak kau punya akal, rosak budak-budak. Bila jadi orang yang agak rosak kerana itu yang install dekat dia, kesian dia dah besar nanti. Nak salahkan siapa? Kenapa bang? Batu tak ada.
Sudu tak ada. Orang lama apa? Servis kena terbaik. TikTok. Saya mari. Akak ni suka macam become someone that is loud to say something that is right. But sometimes though, kadang-kadang point kita betul, cara approach tu yang salah. Cara kita. Okey, betul lah tu. Kadang-kadang kita pun sakit hati pergi mana-mana kan, itu tak ada, ini tak ada, itu tak ada, tak ada. Tapi kadang-kadang tu kenalah memahami kan, benda-benda stok ni kadang-kadang ada hari-hari tertentu dia nak yang kena stock up. Ada benda yang memang harian di stock upnya pun di pagi hari. Kalau dah buka sampai malam buta ke apa, kadang memang kat habis. Kita kena terima lah. Kadang-kadang satu hari tu tiba ramai datang, tak sangka pula habis cepat bahagian itu, bahagian ini. Tapi yes, aku ada setuju juga kadang-kadang yang aku, kalau benda-benda yang habis ni, kalau kat KFC aku bengang adalah sos. Kadang-kadang tengah tak ramai pun, kita inform saja je, aku inform kadang-kadang, Kak, sos sudah habis. Tempat tekan tu kan. Okey, tak apalah dia bagi kita yang buku-bungkus tu, kadang lebih jimat kan. Tapi lepas 1 jam ke apa ke, there's no staff yang pergi refill dan sebagainya. But doesn't mean sampai level ekstrim yang kau nak cakap tak ada sos jadi babi. Dia still ayam dia makan tu. Di sini saya tak ada PT. Saya mari sini 30 ya je saya ada PT. Jauh. Kena kabar. Dia lah ambil order muka tu gelabek nyeng. Awak nak suruh saya kabar benda ke? Jatuh. Mari ambil order muka tu gelabek nyeng dah. Okay, akak ni boleh marah. Dia memang someone yang boleh marah, you know. Tapi aku rasa there must be something yang boleh trigger dia juga. So bila dia cakap muka gelebeh yang tadi kata kan, okay, kadang-kadang benda tu betul tu. Bagi aku macam ni, kalau bekerja, tak kisahlah kerja apa, as a cashier, especially yang bahagian hadapan, if as simple as greeting and senyum you tak boleh, so jangan kerja. Tak, maaf, aku tak kata KFC sini spesifik aku cakap tadi yang kerja anything, termasuk yang kerja bank ke apa ke. By far aku tengok macam aku pergi urusan bank, macam bank Islam is the best bagi aku, Maybank they are being helping dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kerja-kerja yang macam you kat depan, benda tu yelah, kita bukan robot bang, kita pun ada perasaan apa semua kan. Kita faham kadang letih ke apa, kadang-kadang kena paksa juga. Tapi ada orang yang memang dia bekerja tak bekerja, memang dia suka hati dia, yang dia tahu aku nak makan gaji, you know. So understand. Tahu macam Point tu situ dah kena dah. Saya ada hak sebab saya customer. Customer is always right. Saya nak ada air batu. Sekarang. Oh, siapa yang sampuk tu? Ambil lah. Is always right. So this is the customer always right, not the 7E. I was waiting for the 7E. I thought I already wrong. Aduh, air batu is actually not a really issue pun. Kalau kau order ayam tu tak sampai tapi kau kena bayar, bagi aku ya ada isu. Saya nak air batu sekarang. Ada part yang kita kena bertimbang rasa, Kak. Kita pun manusia, Kak. Right. Saya nak ada air batu. Sekarang. Ya mah. Engkau dah budak ni tak selamat nanti. Bukan aku mengugut. Bukan aku minta yang tak baik-baik, tapi apa yang kau buat. Dan jangan ingatnya anak kau tengah dekung kecil tu, dah budak tak faham lagi. Do you know whatever you said you do masa dia tengah dah mula bernyawa dalam kandungan pun dia dah boleh faham. Kalau tak, kenapa lahir-lahir word yang pertama kita dengar adalah word yang agung, iaitu azan. Kita kenal kepada Allah SWT, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? And now you are dukung that budak with your attitude. Kesian dia budak-budak dia yang have a bad parenting. Punjang. Tak ada orang Tahu. Punjang. Sudu tak ada. Air batu tak ada. Boleh kau bodoh ingat. Aku lah kau. Saya tak ada duit. Saya bukannya orang senang, orang kaya. Saya ada duit 30 ya je main makan KFC Kak, kalau macam tu kita ikut kemampuan, Kak. Aku tak nak merendah-rendahkan 30 ya. 30 ya untuk satu family tu zaman aku kecil, 30 ringgit satu family ya. Aku tak kisahlah, Kak. Okay, walaupun gelang akak tu tertunjuk-tunjuk tadi. What I'm trying to say, Kak, kalau you betul-betul tak puas hati, tahu tak, you ni ada as a customer, ada right. Macam you cakap tadi kan, ada hak. Tak ada give me back my money, refund, ciao. Daripada kau duduk, kau masih nak marah, kau sakit hati, kau nak minta air batu masa tu, kau nak mention yang kau tak ada duit, lebih baik akak simpan duit RM30 tu, akak boleh beli dalam 2 ekor ayam ataupun pieces yang boleh gabung-gabung yang boleh buat untuk 2 family akak mungkin punya jumlah, beli tepung goreng sendiri, Kak. Bahagia.
Belilah air batu banyak-banyak kat 7E. RM1 je kan. Kau panah hati aku. Mari makan KFC tak ada air batu. Kasi lah. Ramah ke duk ramah ke tu orang awak punya kerja bukan saya punya kerja. Kalau tak ada air batu tutup dah. Tahu? Kak, siapa ajar Kak macam tu Kak? Akak ni kelakar lah. Kadang-kadang bila kita dah biasa cakap, lepas apa semua, macam kita punya ni tak connect kan, mulut kita tak connect sangat ni, dah terlampau biasa sangat lepas. Okay, aku pun kadang-kadang cakap lepas apa semua, tapi terlalu lepas and stuff. Oh, that's not good, man. Being right, being jujur, being ikhlas doesn't mean it's always going to involve biadab dan kebodohan. Kau pandang kamera. Bukan bangsa saya free kan, saya bayar Ya Kak, ya Kak, Saya ya Kak. memang ada duit cukup-cukup je 30 jam. Kak, aduh penat aku cakap benda ni. Tapi dia tak dengar apa aku cakap. Engkau berlalu ada air batu. Dia abang budak. Ambil order tu gelabeknya yang dah muka. Engkau berlalu ada air batu. Ada cukup wak mana mama dah. Cukup wak mana mama. Sekali lagi. Mana mama dah. Engkau berlalu ada air batu. Ada cukup wak mana mama dah. Cukup wak mana mama. Dia cakap apa tu, sorry aku tak faham tau. So adakah dia sound anak dia supaya jangan lebih, jangan dia batu api? If that's the case, Oh, nak aku nak kena ambil pula kamu. Aku curah air batu dalam muka orang. Mu kenal orang tak mu? Bukan apa. tapi dia kata laki, bini dan anak sama. Laki tak dengar suara. Sekali lagi. Bukan apa. Oh, dia tak cakap apa lagi. Tak dia cakap. Kenapa parang Pada aku pergi kamu 30 ya, baik aku balik makan Maggi di rumah. Macam aku baru je cakap tadi kan. Okay. Tahu? Apa duit mama? Habis tak ada 30 ya ada. Tu pun main makan KFC. This is funny, dude. Ugar aku. Nak rasa je. Cancel kan aku lekat Ambil dah. Kak, cancel kak, cancel. Lepas tu sudu apa dia, tak ada sudu-sudu. Tengok abang. Aku dorok ni, nak main gugar aku. Mu KFC ke benda, mu servis orang molek. Akak, adakah awak tak penat Kak makan sambil komplain Kak? Dalam Islam memang digalakkan untuk kita bercakap bermesra sebenarnya ketika makan. But when there's a thing inside your mouth, don't talk. You sambil makan, tak makan, popek dan cakap benda-benda yang tak baik lah tu. Ada air batu. Kak, betul tak saya kata? Dan kalau air batu tak ada, awak boleh minum air tak? Minum je lah! Air batu tak ada, awak boleh minum air tak senangnya awak? Boleh! Air batu tak ada, kena main cover. Saya customer kan? Ni saya pun Customer kan? Kak, akak baru saja spend 30 ya dan dia habis terus duit dia. Imagine kalau akak ni Datuk ke, Datuk Seri ke, Datin lah. Dia punya angkuh dia lain macam that's actually the real problem. Dia keangkuhan, the riak inside herself. Tak kisah, memang betul kita ada right dan sebagainya. Aku tahu benda tu semua. Tapi maksud aku tu, wow, riaknya. pula kena tunggu. Ke saya orang yang terakhir mari Kabur nak dengar penjelasan. Saya dah berakhir kat Facebook kan. Orang dah baca ke berakhir. Saya dah berakhir. Dia ni cakap besar siut. Bila dah kena something kat dia, baru pula dia. Bukan, this is not the first time then she do it again. Akak betul-betul nak popular Kak. Tak lantak lah. Oh, tak ada batu. Mari kabur lah kat aku. Aku main sini mari aku bayar. Aku beri. Aku boleh. Aku main sini gerang dengan aku. Oleh aku gerang. Tak, aku ambil batu tu. Adam, dah. Mudah buat mana aku Adam. Aduh lah, tengoklah. Aku tak tahu lah, adakah kau purposely didik anak kau to be like that, or your anak is actually copying, installing whatever that you actually doing in the house.
Okay? So macam mana nanti? Dah besar nanti. Kalau apa-apa jadi ni aku kan nak minta. Lepas dah balik ke, dah sekolah menengah ke 18 ke, bila-bila dia boleh sound kau balik. One day cakap, mak tak payah nak cakap lebih-lebih mak bila saya buat macam ni. Mak dulu pun tak pernah ajar saya macam ni. Alah mak tak nak cakap benda macam ni lah. Mak pun dulu macam ni. We don't know. That's why we need to be careful. Ni apa ni? Tapi kenapa orang tulis laki, bini dan anak sama? Yang aku dengar anak dia saja. I don't know the husband. And the husband senyap je ke dari tadi bila you have this kind of attitude. That's about it. The customer is always right tu. It's for us juga tau, yang bekerja dan sebagainya ni, untuk really to remember our place, apa yang mampu dan sebagainya. But as a human being pula, as a customer, kita pula punya side. You have to remember, especially as a Muslim, kita semua pendosa. Cara kita berdosa itu berbeza-beza. Kalau orang itu silap, kita ada hak untuk rasa marah. But we need to kawal our marah. We need to deal. We need to find the peace inside ourselves. Macam mana aku nak hadap dengan benda macam ni? Aku pun pernah jugalah, macam bila betul-betul orang di balik kaunter tu yang buat hal dengan tak senyum ni, kata pun dia yang sebenarnya buat salah dan sebagainya. Yes, aku akan muka ketat. But I have my ways to handle with those things. And aku akan cakap something to make sure they realize their mistakes. That's it. Aku tak perlu being loud. Jadikanlah pilihan-pilihan yang paling terakhir. Mahalkanlah yang benda tu. Jangan dimurah-murahkan. Saya doakan semoga whoever is dekat long ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa akak satu keluarga, dipermudahkan segala urusan, berjalan atas jalan menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibukakan pintu-pintu rezeki. Dan apa saja yang menyebabkan akak become so grumpy, Allah Subhanahu Wa Taala rawatlah hati. Kita pun bukan orang baik. Saya pun minta maaf kalau saya ada cakap benda-benda yang berlebih-lebih. Anyway, to all the AS gang, if you want to get this t-shirt, okay, kau jangan risau. Baju ni nampak sama kan? It's because baju ni aku hanya pakai untuk aku buat content. It's like baju pergi kerja. Okay, if you want this baju, boleh DM dekat Instagram saya. Dah tinggal 4 pieces je buat masa ni. 2 putih, 2 hitam. If you ketawa, thank you. Ia sangat berharga. If you terasa dengan konten saya, you ada masalah jiwa. Subscribe and become a part of AS Gang. And thank you for watching your Amirul Syakir. Assalamualaikum.